Dan orang beranggapan bahawa kalau Datuk Zahid kita menang pilihan raya, Datuk Zahid yang akan jadi Perdana Menteri, maka kes-kes dia ni akan digugurkan. Sedangkan inilah apa yang Pakatan Harapan buat dulu ketika mereka memerintah. Kita dah jadi kerajaan pun, kerajaan kita sendiri pun menyumbat Datuk Najib ke dalam penjara. Ini dalam erti kata lain, Perdana Menteri daripada UMNO sendiri membantu untuk melengkapkan daripada 60 janji dalam manifesto Pakatan Harapan. Janji pertama dilaksanakan oleh PH, iaitu untuk menghapuskan GST, dan janji kedua untuk memenjarakan Datuk Najib. Itu berlaku di bawah pemerintahan Perdana Menteri UMNO. Ini berlaku, ini berlaku. Jadi amat menyedihkanlah, tapi yalah, saya terima, saya gagallah untuk meyakinkan, sebab kita tak ada jawatan, kita buat sekadar yang termampu kita. Tetapi kalau kita ada budaya macam PKR contoh dia, pemimpin mereka ada terlibat dengan kes liwat dan sebagainya, tetapi walaupun dah kena penjara pun mereka mempertahankan pemimpin mereka. Budaya ni belum lagi ada dalam UMNO. So mungkin benda ni, kalau ramai orang mempertahankan pemimpin dan bukan letak blame game, kalah pilihan raya je terus salahkan pemimpin, seperti mana yang dilalui pilihan raya umum yang ke-18, sekarang pun berulang kembali. Jadi kalau tengok pada kita nak analisis satu demi satu, Okey. orang kata punca kekalahan Barisan Nasional dalam PRU15, antaranya macam Datuk cakap tadi, pendawaan politik. Dan kalau kita tengok pada senario sekarang ni, di mana pendawaan politik ni berkait kepada macam mana pihak pembangkang menanam ataupun menyuntik rasa tu dalam jiwa pada setiap pengundi, dan difahamkan. Dan malangnya tu pula, pada kali ini PRU15 mereka ataupun kita telah membenarkan pengundi muda 18 tahun contohnya, yang tak tahu apa-apa, naif tentang tak boleh beza pun politik ni adalah ni siapa ni, parti ni adalah parti mana. Jadi bila meletakkan pendawaan politik dalam strategi mereka propaganda, dan akhirnya meracun jiwa orang-orang muda. Betul. Jadi mungkin Datuk boleh komen sikit macam mana orang muda mudah terpedaya, terpengaruh dengan propaganda. Dia sebenarnya dia ada kesan juga bila orang yang baru berusia 18 tahun secara automatik dibenarkan untuk mengundi. Kesan pertama sekali ialah mereka ni banyak yang belum matang dan tak faham pun apa pun tentang politik ni. So ada satu teks daripada seorang nenek ni lah beritahu saya. Dia kata bila dia tanya dengan cucu-cucu dia, cucu-cucu dia beritahu, dia kata kali ni kami nak beri sokongan kepada Perikatan Nasional kerana Datuk Seri Ismail Sabri banyak buat benda baik, bagi peruntukan tu, bagi ni nak buat bagi laptop percuma, nak bagi 5G di semua sekolah, dan jadi kita nak support dia. So nenek ni cakap, Ismail Sabri ialah Barisan Nasional, bukan Perikatan Nasional. Tak, dia orang masih cakap Perikatan Nasional. Dia bersama dengan Muhyiddin, bersama dengan Bersatu, bersama dengan PAS, mereka nampak itu Perikatan Nasional. So ini pun confusing. Jadi kita pun kena minta maaf lah sebenarnya. Kita tak explain dengan betul kepada anak-anak muda kita. Dan dari segi mereka ni, mereka tidak tahu apa itu konspirasi politik. Walaupun kita dah explain, kalau tengok dalam buku Justice in Wilderness, karangan Tan Sri Tommy Thomas, dia sendiri beritahu bahawa sebelum kita kalah pilihan raya 2018 lagi, dia dah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, membincangkan tentang kes 1MDB, dan lepas tu bila mereka menang je, Tommy Thomas terus dilantik dan kemudian terus dilakukan pendawaan ke atas Datuk Najib. Memang nampak jelas pendawaan terpilih itu berlaku. Lepas tu dalam pembicaraan Datuk Seri Najib, dia tidak dibenarkan untuk diwakili dengan Queen Council. Dia dapat peguam tempatan pun tak dibenarkan untuk dapat masa untuk membaca dokumen-dokumen, bukti-bukti baru pun. Kalau orang dia boleh terima benda-benda macam ini adalah bukti-bukti yang jelas bahawa memang berlaku
pendawaan terpilih, memang berlaku ketidakadilan dalam sistem perundangan kita, sudah pastilah mereka akan lebih rasional. Tetapi anak-anak muda ni, dia tak tahu apa-apa pun. Bagi dia, dah kena dakwa, salah lah. Habis, yang mana yang Pakatan Harapan melindungi? Contohnya zaman Mahathir, melindungi kes Lim Guan Eng. Adakah dengan menggugurkan kes Lim Guan Eng, kes Banglo 4.27 juta yang disogok oleh Pang Likun below market price, dijual dengan harga 2.8 juta, bila dah digugurkan bermakna Lim Guan Eng bersih sebersihnya? Adakah dalam kes yang melibatkan Syed Saddiq yang telah menyeleweng dana duit yang sepatutnya diberikan kepada beliau tapi masuk dalam akaun BSM dia, walaupun dah didakwa, zaman Muhyiddin didakwa, zaman Mahathir dia dilindungi. Adakah itu bukan pendawaan terpilih? So mereka ni, orang muda ni tak boleh menilai benda ni lagi. They are not ready. Dia tak faham konspirasi politik tu apa. Mereka tak tahu bahawa sistem perundangan, institusi asas negara boleh disalahgunakan. They do not understand. Dia orang tak faham. Kita lah gagal. Kita tidak berjaya untuk memberikan kefahaman kepada mereka. Mungkin dari segi gerak kerja, kalau kita tengok banyak yang membantu untuk hidupkan ruangan TikTok. Mungkin kawan-kawan kita di BNCOM contohnya. Tetapi sedihlah, yang lain kurang. Dan bila apa yang kita hasilkan tu banyak tapi tak viral pun tak guna. Sepatutnya ahli UMNO dia akan umbi sambut apa yang diproduce oleh BNCOMS. Jadi lebih banyak orang yang akan berada. Saya tengok, saya banggalah BNCOMS berjaya menzahirkan banyak anak-anak muda yang membicarakan tentang isu-isu ni. Dan ianya secara tak langsung menggambarkan ramai anak muda yang bersama kita. Tetapi orang yang tolong bantu untuk share kurang. Dan ini juga menyebabkan kita gagal untuk tarik anak muda bersama kita. PH dia berjaya tarik. Baik yang anak muda masyarakat Cina dan India, begitu juga dengan anak muda Melayu juga. Yang lebih liberal dan sebagainya. Mereka lebih cenderung ke sebelah sana. Ini mungkin adakah disebabkan oleh dana yang dikeluarkan untuk melakukan kempen atau kalau nak cerita dana, memang kita tak boleh nak nafikan lah. Kalau dari segi dana ni, kemampuan dana terbesar ni terletak di tangan Perikatan Nasional. Dan kita pun kena terima hakikat juga. Antara sebab kita seolah-olah macam kita lah antara yang menyumbang dana kepada mereka ni. Kalau kita tak tanda tangan CSA dengan DAP, dengan dengan PKR, dengan PAN, mereka pun takkan dapat peruntukan 3.8 juta. Dan akhirnya dana-dana ni digunakan sehabis baik untuk benam kita. Ini pun perlu diambil kira dalam kita punya postmortem selepas ni. Okey, betul. Cakap tentang Barisan Nasional dan juga UMNO dan juga Barisan Nasional tidak, orang kata dengan orang Melayu ni kiranya all together, bersama-sama, susah dan senang dan sebagainya. Malangnya pada analisis yang dikeluarkan menunjukkan bahawa golongan Melayu kurang mengundi berbanding dengan kaum lain. Itu yang amat mengecewakan. Kali ini kita lihat ini sikap yang ada pada orang Melayu. Orang Melayu yang keluar mengundi kali ini lebih kurang 68%. Tetapi masyarakat Cina contohnya, mereka keluar 97%. 97% keluar mengundi. That is very high. Daripada serata dunia, dia orang balik untuk pastikan mereka boleh dapat tukar kerajaan. Namun sudah pastilah mereka punya hajat tu tidak kesampaian seperti mana dulu. Sebab musuh kita berpecah. Kalau misalnya musuh-musuh politik Barisan Nasional bersatu, jenuh juga kita. Mereka boleh merintah secara bersendirian.
Jadi sekarang ni suka tak suka, kalau PH nak perintah, mereka perlukan UMNO. Kalau PN nak perintah, mereka juga perlukan UMNO. Ini mungkin sedikit menyelamatkan keadaan, dan UMNO adalah sebuah parti besar, satu-satunya parti yang boleh menunduk ataupun boleh tame, boleh menjinakkan parti-parti yang mungkin ada tendensi ataupun mungkin ada kebarangkalian untuk besar kepala. Contoh macam DAP lah. Kalau misalnya PAS bersama dengan DAP, mereka tak boleh kawal DAP. Kalau misalnya bersatu parti kecil dengan DAP, mereka tak boleh kawal DAP. Tetapi UMNO ada lebih 4.2 juta ahli. So DAP akan fikir 10 kali kalau mereka nak bersifat seperti mana macam sebelumnya. Ini antara benda-benda yang kita perlu sedar bahawa macam-macam boleh berlaku lepas ni. Dan saya rasa kita pun tak perlu nak takut sangat lah. DAP zaman Anthony Loke ni saya rasa jauh lebih baik berbanding dengan DAP zaman Lim Guan Eng dan bapa dia. So kita tengoklah apa akan diputuskan oleh kepimpinan parti selepas ni. Okey. Ya. Pergi kepada apa yang diputuskan kepada kepimpinan parti selepas ni. Saya rasa itu adalah antara, saya rasa mungkin ramai penonton kat Facebook menunggu. Inilah masanya untuk saya tanya-tanya soalan kepada Datuk, soalan panas. Kita tahu sekarang tengah bertiup kencang di luar. Wartawan memenuhi ruang di mana PWDC, di mana saja, di mana ruang yang boleh mereka dapatkan informasi tentang apa yang berlaku sekarang ni dalam badan kepimpinan UMNO dan juga Barisan Nasional. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan liputan yang keluar tentang Tan Sri Nur Omar yang baru mengundur diri dan seterusnya. Dira Abu Zahar mengatakan bahawa sepatutnya punca PRU kalah ni adalah disebabkan oleh Zahid Hamidi. Jadi mungkin Datuk boleh share kat situ sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya sekarang ni. Dia macam inilah, saya nak beritahu dengan Nur Omar, Dira Abu Zahar, ramai lagi lah saya tengok dia sebenarnya bila kita masuk pilihan raya ni, kita masuk pilihan raya dengan collective responsibility. Okay, saya pun nak ulas sikit kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Johor. Saya rasa sebagai seorang Menteri Besar, beliau patut elak daripada mengeluarkan kenyataan begini. Kerana saya orang Johor, saya orang Johor, dan saya tahu bahawa ada setengah-setengah rakyat menyangkakan bahawa kenyataan ini mungkin kenyataan yang diminta oleh baginda tuanku ataupun mungkin TMJ cakap. Jadi ini boleh merosakkan imej Kebawah Duli Tuanku dan Tengku Mahkota Johor. Sepatutnya beliau elak daripada mengeluarkan kenyataan ni. Beliau patut elak mengeluarkan kenyataan ni kerana saya baca dia punya kenyataan. Dia kata Datuk Zahid perlu meletakkan jawatan atas pandangan majoriti akar umbi, atas pandangan akar umbi. Saya nak beritahu dengan Datuk On bahawa akar umbi di Johor mahukan Hasni Mohamad sebagai Menteri Besar. Jadi akhirnya beliau yang dipilih sebagai Menteri Besar. Kenapa? Kenapa UMNO ketika itu tidak mengikut akar umbi? Datuk Seri Zahid pada ketika itu bertegas nak dengar cakap akar umbi sebab kita menang pilihan raya. Kita menang pilihan raya kerana track record Hasni Mohamad. Kita menang pilihan raya bukan kerana track record On Hafiz. Kalau ikut akar umbi, Datuk Zahid dia akan ketegak lah. Maknanya dia tak peduli apa pandangan pihak lain. Betul lah. Tetapi nasib baik pada ketika itu kita ada Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah memujuk Presiden supaya bersetuju dengan permintaan Kebawah Duli Tuanku Sultan Johor bagi memberikan 3 nama selain daripada nama Hasni Mohamad. Jadi kalau misalnya kita pada ketika itu kita fikir tentang akar umbi, kita tetap akan dengan pendirian kita. Datuk Zahid pun memang tetap dengan pendirian, dia hanya letak satu nama. Dan akibat dia sehingga hari ini baginda tuanku pun murka.
Itu yang menyebabkan Datuk Najib kena main peranan, memujuk Datuk Zahid, dan akhirnya Datuk Zahid bersetuju untuk memberikan 3 nama, dan Datuk Wan Hafiz telah diangkat menjadi Menteri Besar. Kedua, kita jangan buat kesilapan yang Datuk Seri Najib buat. Apa kesilapan besar yang Datuk Seri Najib buat? Kesilapan besar yang Datuk Seri Najib buat ialah tunduk kepada desakan-desakan supaya beliau meletakkan jawatan. Bila kita kalah 9 September 9 Mei tahun 2018, kita lihat pada keesokan harinya ultimatum yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin dan juga oleh Ketua Puteri UMNO Mas Ermiati, mereka mendesak supaya Datuk Najib meletakkan jawatan. Kalau tak letak jawatan pukul 11 pagi, maka mereka berdua akan buat PC depan rumah Datuk Najib di Langgak Duta pukul 2 petang. Datuk Najib ni gentleman sangat. Akibat dia apa? Akibat dia kita hilang peluang untuk membentuk kerajaan. Kalau tidak ada 2 ekor Malaun ni pada ketika itu, kemungkinan besar Datuk Najib ada masa untuk berunding dengan Datuk Seri Anwar. Anwar mungkin bersetuju untuk menjadi setiausaha politik pada kali.